Dia pun buka lampu dan kemudian dia tengok memang tak ada apa-apa dekat dalam ruangan tu. Sedangkan dia nampak kelibat perempuan ataupun kelibat berambut panjang masuk ke dalam ruangan itu. Dan dia kata, alah, biasalah, rumah tu memang dah biasa dah. Aku bukan pertama kali datang rumah ni. Dia cakap macam tu. Oh, Rafi ni terkejut. Dan Rafi ni tanya kawan dia, kenapa kau cakap macam tu? Aku masuk kau cakap macam tu kan? Dia kata sebenarnya sebelum ni, sebelum kau masuk ataupun sebelum dia lapor diri kat situ lah, sebelum ni dia dah banyak kali dah, kawan dia tu dah banyak kali dah datang rumah tu. Penghuni rumah tu dapat dia telefon pihak polis, dia kata ada orang pecah masuk. Tapi bila sampai memang tak ada apa-apa. Gelarkan dalam tu kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada, dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasa, akan ada beberapa kisah seram yang kita akan dengarkan. Yang mana kisah-kisah ini dikirimkan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Adha. Yang mana Adha nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram. Bukan satulah. Dia ada beberapa siri gangguan yang berlaku dalam pengalaman ni. Yang mana pada waktu tu dia sedang melanjutkan pelajaran ke sebuah universiti yang terletak di Sumatera Utara di Indonesia. Okay. Pada awalnya bila dia sampai je dekat universiti ni apa semua kan, pendaftaran, dia kata universiti ni memang dikatakan universiti yang agak tua jugalah. Universiti lama dekat sana. Nama universiti dia memang tak nyatakan dalam kiriman, cuma dikatakan banyak bangunan-bangunan lama. Macam bangunan kampus, bangunan hostel, bangunan-bangunan ni adalah bangunan lama. Tapi bangunan macam pentadbiran dia, bahagian office dia kan, itu adalah bangunan yang baru dibina. Jadi dikatakan pada SEM yang pertama, dia duduk di kampus ni ataupun belajar di universiti ni, memang tak ada gangguan seram yang pernah terjadi kepada dia. Cuma adalah orang kata cerita-cerita daripada pelajar-pelajar senior ataupun rakan-rakan yang sama ni dengan dia kan, sama batch dengan dia, cerita ada gangguan ni, gangguan tu. Tapi secara personally, dia tak pernah kena. Cuma gangguan seram ini berlaku ketika dia semester kedua. Semester kedua, yang mana dia berpindah bangunan hostel. Sepatutnya dia duduk di bangunan hostel A pada semester pertama kan. Bila semester kedua, dia berpindah ke hostel B pula. Yang mana bangunan hostel ni dikatakan bangunan yang agak keras dan sering pelajar-pelajar terkena gangguan dekat blok ni. Okay, right. Gangguan yang biasa dia kena, kebiasaannya dia kalau kena pukul 2-3 pagi, okey, di bahagian hadapan pintu bilik dia ada koridor yang sangat panjang tau. Lepas tu ada pintu-pintu. Kebiasaannya dia akan terdengar suara derapan kaki yang sedang berjalan di bahagian koridor depan pintu bilik dia.
Dan suara tapak kaki ini seolah-olah macam suara tapak kaki yang besar tau. Bunyi dia tu tak macam kita yang berjalan. Macam ada satu tapak kaki yang besar jalan. Tum, tum, tum. Tapi pukul 2-3 pagi. Pernah juga dia buka pintu bilik dia tengok siapa yang lalu. Tapi memang dia tak nampak apa-apalah. Dan gangguan yang kedua pula berlaku yang mana bilik di hadapan pintu bilik dia. Bilik ni dikatakan dah lama kosong lah. Dan diorang simpan-simpan katil lah macam tu. Okay? Dan kebiasaannya diorang terdengar seperti ada suara katil ataupun suara sesuatu yang bergerak daripada dalam bilik. Gangguan yang si Adhah ni kena adalah waktu tu dia baru balik daripada belajar lah, orang kata apa, study group dekat kawasan kampus. Waktu dia nak naik ke bilik, dia nak buka pintu ni, dia terdengar dekat belakang dia. Belakang dia kan ada pintu bilik tu kan. Dalam bilik tu seolah-olah macam ada bunyi katil yang bergerak. Macam tu. Menyebabkan dia kata, ish, betul ke ni kan? Bunyi apa ni, dia kata macam tu. Tapi dia cepat-cepatlah buka pintu. Dia just masuk je lah. Dia just indahkan je. Sampailah ada satu hari tu yang mana cuti 2 minggu. Cuti 2 minggu. Dan ramai pelajar-pelajar yang balik ke kampung masing-masing lah. Cuma Adhah ni tak balik lah ke Malaysia kan. Ada juga pelajar-pelajar Indonesia yang tak pulang ke kampung, duduk je dekat hostel pun ada juga. Tapi dia kata sepanjang 2 minggu tiada gangguan-gangguan yang ekstrim yang dia kena. Cuma pada malam yang sepatutnya hari semua pelajar-pelajar balik. Pelajar-pelajar balik. Yang mana pada waktu tu dia tunggulah roommate dia. Roommate dia ni tak balik-balik kan. Dia kata, dah pukul berapa ni? Besok ada kelas. Kenapa dia ni tak balik lagi? Okay, dia diam lagi. So, tapi dia tak call kawan dia ke apa, dia tak tanya. So, malam tu dia tidur je macam biasa. Lebih kurang pukul 4 lebih pagi lah. Dia terdengar seperti pintu loker ni dibuka. Lepas tu macam ada orang mengemas tau. Mengemas. Jadi, si Adhah ni tersedar daripada tidur disebabkan bunyi tu. Bila dia bangun, dia kata dia buka mata dalam keadaan dia mamai-mamai, dia tengok ke arah loker ni. Ada 2 loker yang bersebelahan. Loker kawan dia terbuka. Dan kemudian ada kawan dia lah yang sedang kemar-kemar barang kan. Masukkan barang, apa semua. Jadi dia kata, kawan dah pukul berapa dah ni? Dia kata kan, kenapa kau sampai lambat? Tapi kawan dia ni tak cakap apa-apa. Kemas. Lepas tu, keluar daripada bilik. Waktu kawan dia nak keluar, kan ada lampu luar kan? Lampu dekat koridor ni. Dia nampak memang betul kawan dia. So dia kata, kawan dia keluar balik. Tak apalah. Dia pun tidur. Dia tidur. Dia bangun pagi esoknya pukul lebih kurang 6 lebih. Bangun, dia solat subuh, lepas tu dia mandi kan, nak bersiap untuk pergi kelas. Dia kata, mana kawan ni tak masuk-masuk bilik kan? Tak apa, dia diam je. Okay, dia pun masuk kelas dan kemudian dia balik semula. Dia memang tak jumpa kawan dia yang roommate dia ni, sebab roommate dia ni kelas lain. Kos lain. Jadi bila dia balik, dia kata, kawan dia tak ada juga. Masa ni dia rasa nak telefon kawan dia lah. Jadi dia pun telefon kawan dia. Tut. Nama kawan dia tak nyatakan dalam kiriman. Saya gelar dia sebagai Budi. Budi Dia pun telefon dan dia tanya Budi ni berada di mana kan? Tak balik-balik bilik ke daripada semalam? So Budi ni cakap, minta maaf, sahabat saya dekat kampung. Dia kata macam tu. Saya masih lagi di kampung sebab ada kenduri kendara yang perlu dia uruskan. Jadi hari ni semalam dia tak balik lah. Dia kata macam tu. Dan mungkin dia akan balik 2 hari lagi. Terkejutlah si Adhah kan. Adhah kata, betul ke? Engkau belum balik ke? Dia kata macam tu. Belum. Kenapa? Tak ada. Ada orang cari aku ke? Tak ada. Okey. Dia pun diam. Dan kemudian dia keluar balik daripada bilik. Dia pergi bilik kawan dia sebelah. Dia pun tanya, semalam aku kena gangguan-gangguan ni. Dia cakap lah, budak ni budak Indonesia lah. Lepas tu budak Indonesia kata, mana ada, dia tak balik lagi, tak silap aku. Dia ada bagi tahu aku. Dia ada macam kenduri lah dekat kampung. Lepas tu dia tak balik. Betul ke? Kau nampak dia ke? Aku nampak dia lah, dia kata. Tapi pagi tu, 6 lebih tu dia bangun. Dia kata pintu loker tu tertutup. Pintu loker tu tertutup. Sedangkan malam waktu dia bangun terkebil-kebil mata ni, dia nampak kawan dia punya loker terbuka dan kawan dia keluar daripada bilik. Pintu bilik dia pun terbuka sikit, tak tutup rapat. Cuma dia tidur balik lah. Dia beranggapan yang orang kata pintu ni akan ditutup balik semula oleh kawan dia tu bila kawan dia masuk balik. Tapi tak ada. Dia merasakan yang itu benar-benar berlaku. Tak pastilah, dia kata
dia tak rasa itu mimpi. Okey, tapi berkemungkinan ada juga mimpi kan, mungkin dia bermimpi lah benda tu macam kawan dia balik apa, sebab sebelum dia tidur dia terfikir tentang kawan dia kan. Kawan dia mana ni tak balik-balik. Jadi mungkin dia bermimpi, dan mungkin juga itu adalah satu gangguan makhluk halus. Okey, siri gangguan yang lain pula berlaku ketika dia sedang belajar. Belajar study group. Okey, masa ni dia dah SEM 2 SEM pertama dia langsung tak pernah kena. SEM kedua yang mana dikatakan dia sedang study group dekat kawasan kampus, yang mana belakang ni adalah bangunan-bangunan fakulti dia lah. Kelas-kelas dia kan. Dia pun belajar dengan kawan-kawan dia, campur ada lelaki, ada perempuan waktu tu. Dia pun belajar sambil dia buat assignment dia ni. Dia terdengar seperti ada suara orang memanggil. Bunyi dia seperti macam ni. Psst, psst. Bunyi macam tu. Kuat tau bunyi tu. Menyebabkan si Adhar ni mencari. Siapa panggil aku? Dia tengok meja belah sana. Tak ada pun yang pandang dia. Dia tengok meja belah sana pun tak ada yang pandang dia. Dia diam lagi. Okay. Dia sambung buat kerja. Dia dengar lagi. Psst, psst. Macam tu. Sorry. Jadi apabila dia dengar je suara panggilan itu, dia kata kali ni suara panggilan tu seperti daripada bangunan fakulti ni. Menyebabkan dia toleh, dia kata dia pandang ke salah satu tingkap. Salah satu tingkap, tengok, tak ada apa-apa. Cuma dekat kawasan koridor, ada satu kawasan yang macam balkoni, macam tu lah, balkoni kan, tempat laluan pelajar untuk turun ke tangga. Betul-betul dekat situ seperti ada sepasang mata yang berwarna merah sedang pandang ke arah mereka yang sedang belajar dekat bawah ni. Pada mulanya Adhar kata, betul ke lampu? Dia fikir macam tu. Tapi bila dia perhati betul-betul, mata seperti sepasang mata merah, dan kemudian baru dia nampak ada rambut yang panjang dan juga mengerbang. Susuk tubuh yang dia nampak ni lah menyebabkan dia pandang balik bawah. Dia kata, Astaghfirullahaladzim. Dan ada salah seorang daripada kawan dia yang duduk semeja tegur. Kenapa? Kau nampak apa-apa ke? Dia cakap macam tu kan. Tak ada apa-apa. Okey, kawan dia ni pun bisik dengan kawan-kawan yang lain, dan kemudian dia orang bangun, pindah meja jauh sikit daripada bangunan fakulti ni. Dan selepas dia orang belajar apa semua, Adhar dia tanya, kenapa kita tak duduk je dekat meja tadi tu kan? Kenapa kita berpindah ke meja ni? Dan kawan-kawan dia kata sebenarnya bangunan fakulti tu memang keras lah, banyak orang kata gangguan-gangguan yang berlaku. Ada penampakan, biasanya guard, satpam, dia panggil satpam, tapi kita panggil guard lah, ataupun pengawal keselamatan kan, yang meronda dekat kawasan tu sering terkena gangguan seperti ada orang yang memanggil daripada bangunan tu. Jadi bila dia pandang, ada yang nampak macam susuk. Dia panggil kuntilanak, kita mungkin panggil pontianak kot kan. Nampak macam ada satu susuk tubuh kuntilanak dekat atas tu. Ada yang ternampak seperti ada kain yang terbang. Macam-macam cerita lah yang keluar daripada mulut rakan-rakan dia. Dan dia kata memang sepanjang dia berada di Malaysia, sepanjang hidup dia, dia tak pernah langsung kena gangguan-gangguan seram ni. Tapi waktu dia belajar dekat universiti ni, dia kena gangguan-gangguan yang sebegitu rupa. Dan kisah yang ketiga pula berlaku bukan kepada diri dia. Berlaku kepada warden yang menjaga bangunan hostel tempat dia tinggal ni. Yang mana dia pernah berbual dengan warden ni. Dia rapat lah dengan warden ni, berbual. Pernah makan sekali waktu malam pun pernah juga. Dia kata dia pernah tanya, sepanjang jaga dekat bangunan hostel ni, tak pernah terkena apa-apa kan? Dan dia kata pernah, tapi kejadian ni berlaku dah lama. Okey. Kisah dia macam ni. Yang mana warden ni, dia terdengar seperti ada suara katil tadi. Tu tahu. Waktu dia meronda lah dekat bangunan ni. Waktu dia jalan, dia tengok pelajar-pelajar ni, dia kata, dia dengar bunyi katil bergerak. Macam tu. Dan dia pun pergi ke arah bilik tu, dan kemudian dia pun dengar. Betul, bunyi katil. Dia takut pelajar-pelajar ni bawa balik perempuan. Faham tak kan? Takut bawa balik perempuan ke apa, sebab bunyi tu macam lain macam je kan. Menyebabkan warden ni ketuk. Dia pun ketuk. Tuk. Buka pintu kan. Ini mungkin lah dia kata. Buka pintu. Dia nak tengok siapa kat dalam kan. Tapi tak ada suara orang bangun ke, orang nak buka pintu, tak ada. Hanya bunyi katil je. Macam tu tau. Dan sepanjang dia ketuk ni, ada pelajar-pelajar yang keluar daripada bilik. Sebab waktu tu malam lah, waktu pelajar-pelajar semua tidur. Jadi dia keluar dan kata,
"Mas, kenapa mas?" Dia kata macam tu kan. Dan dia kata, ada suara katil dekat dalam. Dia kata, pelajar ni tak nak buka pintu. Dan semua pelajar-pelajar yang keluar daripada bilik ni cakap, "Mas, bilik tu kosong mas, tak ada orang." Dia kata, "Tak ada orang? Kalau tak ada orang macam mana boleh ada bunyi katil?" Sepanjang dia bercakap dengan pelajar-pelajar yang ada depan dia ni, bunyi suara katil tu dah tak ada lagi. Dan kemudian dia pun tak teringat lah bilik tu kosong agaknya. Dia pergi ambil kunci, dia buka, ditemani oleh pelajar-pelajar, buka pintu tu dan dapati dalam bilik tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Katil pun tak ada. Katil pun tak ada. Bilik tu hanya bilik kosong je yang berdebu serta ada sawang lah dekat bahagian atas dia. Dia pun terus tutup pintu dan beredar daripada situ. Mojo tidak ada gangguan penampakan, hanyalah gangguan bunyi yang warden dia ni pernah kena. Kira rezeki lah kepada Adha ni kan. Mungkin bangunan hostel ini memang keras. Dan siapa yang terkena tu nasib lah kan. Terkena. Yang mana yang tak pernah kena tu alhamdulillah. Tapi dia kata selepas sahaja SEM kedua, selepas sahaja SEM kedua, tiada lagi gangguan yang dia pernah kena. Baik di fakulti, baik di hostel. Dan sekarang ni alhamdulillah dia pun dah balik semula ke Malaysia dan kejadian ni dah berlaku lama lah. Dia dah bekerja di sini. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Adha. Baiklah, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Rafi. Yang mana Rafi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia sedang meronda. Encik Rafi ni nyatakan saya panggil dia Encik lah. Encik Rafi ni dia kongsikan di dalam kiriman ni yang mana dia bekerja sebagai seorang anggota polis. Dan dia tak mention dalam email dia ni dia bekerja di mana, dia tinggal di mana, dia tak nyatakan. Dia hanya nyatakan kisah seram dia saja. Jadi saya ada juga balas dia punya email ni. Saya tanyalah dia, dekat mana dia bertugas ataupun dekat mana dia tinggal, berlaku di negeri mana kan. Sampai sekarang saya tunggu tak ada jawapan. So saya beranggapan yang dia tak nak kongsi lah benda tu. Kisah seram ni berlaku dikatakan pada waktu tu dia baru saja melaporkan diri dekat tempat dia bertugas ni lah. Dan waktu tu dia kerja lebih kurang 2 bulan lebih. Waktu tu dia tengah meronda pada malam tu. Menaiki kereta peronda lah. Naik kereta peronda. Ronda ni orang kata rondaan berkala lah. Rutin. Rutin ronda apa semua kan. Dan waktu dia tengah dalam kereta ni, dia terdapat satu panggilan walkie-talkie yang menyatakan untuk pergi ke sebuah rumah. Diberikan alamat dan dikatakan dapat panggilan kecemasan daripada rumah tu. Dan kenapa dia telefon 999 tu, orang tu telefon 999 sebab ada orang pecah masuk rumah dia. Ada orang pecah masuk rumah dia. Jadi dia pun bergegas pergilah ke rumah tersebut. Dan apabila dia sampai, dikatakan kawasan rumah memang gelap lah. Kawasan taman ni dah mula macam dah tak ada orang sebab jam waktu tu lebih kurang pukul 1 lebih pagi. 1 lebih pagi tau. Bila sampai je dia kata ni rumah ni betul. Dia pun turun daripada kereta dan kemudian dia nak ni lah kan, dia bagilah salam. Lepas tu dia ketuk. Dia tengok tak ada orang yang keluar. Rumah ni gelap je tau. Tapi ada kereta lah, beberapa buah biji kereta, lebih kurang 3 macam tu lah. Dia kata dalam parking 1, luar parking 1 dan kemudian di tepi jalan ada parking 1. Berdekatan dengan rumah ni lah. Dia tak pasti itu kereta rumah ni ke bukan, tapi ada 3 biji kereta yang parking dekat dengan rumah ni. Dia pun panggil dan tiba-tiba pintu rumah ni dia buka. Terbuka lah, ada orang buka. Dan dia kata dalam rumah tu ada perempuan. Semuanya berpakaian, macam ada 2 orang pakai tudung, seorang lagi pakai tuala dekat kepala. Diorang pun buka lah pagar, grill, dan benarkanlah si Rafi ni masuk. Bila Rafi ni masuk, kawan dia seorang tunggu dekat kereta. Kawan dia keluar juga tapi duduk dekat kereta lah, tak masuk dalam. Dia pun sampai je depan pintu rumah perempuan ni. Dikatakan dia tanyalah perempuan ni, apa yang berlaku, apa semua kan. Dan perempuan dia kata, saya dengar ada orang pecah masuk rumah saya, dia kata macam tu.
Ya ke, awak nampak ke? Dia kata macam tu. Saya tak nampak. Sebenarnya cerita dia macam ni. Saya dalam rumah, dia kata. Di dalam rumah, bukan dalam rumah. Dia dalam bilik. Okay? Dia bertiga. Dalam rumah tu ada 3 orang. Dia duduk dalam bilik sedang berborak lah, tidur lambat kan. Biasalah esok hari cuti. Dan kemudian dia berbual, tiba-tiba dia terdengar di bahagian tingkap. Dekat luar lah, kat depan kan. Kat bahagian ruang tamu ni, seperti diumpil. Bunyi seperti diumpil. Jadi dia kata, ini apa tu? Tingkap rumah kita ke? Dia cakap macam tu. Tak apa. Seorang kawan dia cuba untuk pergi ke arah pintu bilik untuk buka pintu lah. Tapi waktu dia sampai depan pintu bilik, dia orang terdengar pintu depan rumah dia ni dibuka. Macam tu. Jadi semua takut dah. Ada orang masuk rumah kita, dia kata macam tu. That's why ada orang panik-panik, dia pun telefon 999. Jadi apabila Rafi dengar benda tu kan, dia dah tanya-tanya macam tu. Okay, dia pun tengok dekat bahagian pintu, dekat bahagian tingkap, tapi tak nampak pun ada kesan seperti orang nak pecah masuk. Umpil ke, pintu seperti orang kata apa, cuba dipecahkan ke, tak ada. Pintu ni dalam keadaan baik. Dan dia tanya juga budak perempuan ni ataupun ni lah kan, penghuni rumah ni, pintu kunci tak? Kunci, dia kata. Tapi waktu saya sampai tadi, awak baru buka pintu kan? Awak dah tutup pintu tu balik ke? Dia cakap macam tu. Tak, saya baru keluar daripada bilik. Saya pun pelik, pintu rumah dia tertutup kan? Okeylah, tak apa. Waktu dia tengah berbual dengan perempuan ni, ini kisah seram dia berlaku. Waktu dia tengah berbual dengan perempuan ni berdiri betul-betul dekat depan pintu rumah dia. Yang bercakap dengan dia ni lah. Duduk dekat depan pintu ataupun berdiri depan pintu. 2 orang lagi berada di luar rumah. Betul-betul dekat depan pintu ni juga. Tapi bahagian luar lah. Waktu dia tengah berbual dengan orang ni, dekat bahagian belakangnya ada satu ruangan pintu tau. Yang dikatakan pintu dapur. Okay, waktu dia berbual dengan perempuan ni, dia nampak dekat bahagian pintu ni seperti ada satu susuk tubuh. Dia tak kata perempuan, dia tak kata lelaki. Cuma dia nampak seperti kelibat berambut panjang sedang mengintai diorang yang sedang berbual di depan pintu ni. Menyebabkan Rafi ni terus macam jengah kan. Perempuan ni terus keluar. Perempuan yang berdiri depan pintu ni keluar daripada rumah. Dia kata, kenapa tuan? Dia kata macam tu. Awak dalam rumah ni berapa orang? Dia cakap. 3, kami bertiga je, dia kata. Yang lain-lain semua balik kampung. Oh, okey. Boleh saya buat pemeriksaan? Dia cakap macam tu. Okey, boleh. Dan dia pun masuk. Dia masuk dalam rumah ni. Penghuni masih kat luar. Dia masuk, dia pergi ke bahagian pintu yang dia nampak orang tadi ni. Dan baru dia nampak itu dapur. Pada mulanya dia tak tahu tu pintu apa. Dia sampai je dekat pintu tu, dia kata dia tengok kawasan gelap tapi ada dapur, ada sinki, ada meja makan kan. Dia pun buka lampu dan kemudian dia tengok memang tak ada apa-apa dekat dalam ruangan tu. Sedangkan dia nampak kelibat perempuan ataupun kelibat berambut panjang masuk ke dalam ruangan itu. Kat sini automatik dia punya bulu roma Rafi ni macam naik. Alamak, apa yang aku nampak ni? Salah nampak ni. Dia kata cerita kan. Okeylah, tak apa. Dia tak indahkan, tutup balik lampu. Dia pun dia tak masuk bilik. Dia kata dia memang tak pergi ke arah bilik, semua tak ada. Dia pun keluar balik dan kemudian dia kata kalau saya tengok daripada pintu tingkap semua memang tak adalah kesan-kesan orang nak pecah masuk. So kalau berlaku apa-apa lagi yang mencurigakan, bolehlah telefon balik kan, telefon pihak polis. Okey, perempuan ni pun masuk dan dia pun masuk ke dalam kereta. Masuk dalam kereta, dia mulakan perjalanan. Kawan dia yang bawa kereta ni kan, sama polis dengan dia, tanya, ada apa-apa ke? Tak ada. Tapi ada benda pelik berlaku tadi kan. Dia cakap macam tu. Apa dia? Waktu aku bual dengan perempuan yang depan pintu tu, yang berdiri dekat pintu depan tadi tu, okey, aku nampak kat belakang dia tadi ada macam benda ngintai tau. Benda tu rambut panjang. Lepas tu bila aku pandang je, benda tu masuk kat bahagian dapur tu, ruangan dapur tu. Bila aku cek, tak ada pula. Dia cakap macam tu. Kawan dia gelak. Kawan dia ketawa. So dia kata, kenapa aku ketawa? Tak kelakar siap benda ni. Dia kata macam tu kan. Dan dia kata, alah, biasalah, rumah tu memang dah biasa dah. Aku bukan pertama kali datang rumah ni. Dia cakap macam tu. Rafi ni terkejut. Dan Rafi ni tanya kawan dia, kenapa kau cakap macam tu? Maksud kau cakap macam tu kan? Dia kata sebenarnya sebelum kau masuk ataupun sebelum dia lapor ke diri kat situ lah, sebelum ni dia dah banyak kali dah, kawan dia tu dah banyak kali dah datang rumah tu. Penghuni rumah tu dapat dia telefon pihak polis, dia kata ada orang pecah masuk. Tapi bila sampai memang tak ada apa-apa. Dan gangguan dia semua sama. Yang sebelum-sebelum ni pun sama. Dengar pintu terbuka, tingkap terbuka,
macam ada orang yang bongkar barang dekat bahagian ruang tamu, tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi bila Rafi tu dengar, baru Rafi tu, oh, okey, aku faham, dia kata. Jadi sebab tu lah kenapa aku tak turun. Waktu aku turun tadi, aku tengok budak perempuan ni keluar one piece kan, tak ada apa-apa pun. Okey, dia just diri depan pintu lah. Dia dah dapat tangkap pada mulanya. Jadi si Rafi ni tak tahu, Rafi ni pun masuk. Dan rumah sewa ni dikatakan daripada sebelum ni juga, memang perempuan yang duduk. Owner dia, pun kata prefer perempuan yang duduk. Dia tak bagi sewa dekat lelaki ataupun berkeluarga. Mesti perempuan. Biasanya dia orang duduk berkumpulan lah kan. 5 orang, 6 orang macam tu dalam satu rumah. Tapi pada malam tu yang ada hanya 3 orang saja. Dan itu sajalah gangguan ringkas yang dialami oleh pengirim kita ni yang bernama Rafi. Pada pendapat anda macam mana? Kisah ni boleh berlaku atau tidak? Saya berikan tugas itu kepada anda untuk menilainya sendiri. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Zizul. Tapi saya gelar dia dalam kisah ni sebagai Zul je lah. Yang mana Zul ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di asrama di sebuah sekolah menengah yang terletak di Sabah. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Zizul nyatakan di dalam kiriman yang mana sekarang ni dia dah berada di Semenanjung lah. Cuma kisah ni berlaku ketika dia bersekolah di sana. Pernah berlaku satu malam, yang mana malam itu adalah Jumaat malam Sabtu. Yang mana keesokan harinya adalah hari cuti lah, hari tidak bersekolah. Dan dia bersama dengan rakan-rakan turun pergi ke surau pada petang itu untuk menunaikan solat maghrib. Dan kemudian drag sampai solat isyak. Habis saja solat isyak, dia keluar dengan kawan-kawan dia daripada surau menuju ke arah, dia kata bangunan asrama dia lah. Sampai je dekat depan pintu asrama dia ni, kawan-kawan dia kata, jom kita pergi makan terus dekat Dewan Makan. Dia cakap macam tu. Tapi tak tahu kenapa Zizul ni cakap dia agak penat dah pada hari tu. Dan dia cakap dengan kawan-kawan dia malas lah nak pergi makan dekat Dewan Makan malam tu. Dan kawan-kawan dia pun akur je. Dan kawan-kawan dia pun berjalan pergi terus. Pergi ke arah Dewan Makan kan, berjalan. Dan dia pun terus pergi naik semula ke bahagian asrama dia. Dan kemudian malam tu memang tak ada prep. Prep ni waktu belajar malam lah dekat siapa yang pernah duduk asrama tahulah waktu belajar. Daripada mungkin dalam pukul 9 sampai pukul 10. Waktu belajar dia kan. Macam tu. Jadi dia kata malam tu memang tak ada. Dan dia terus naik. Waktu tu bangunan asrama ni kosong lah. Belum ada pelajar yang naik lagi. Dia pun jalan. Dia punya bilik dom ni berada di tingkat 2. Dia naik tangga. Naik ke tingkat 1. Dan waktu dia nak naik tangga untuk pergi ke bahagian tingkat 2 ni, dia sangat-sangat terkejut apabila dia sampai je dekat tangga ni. Dia nampak betul-betul dekat tangga ni seperti ada susuk tubuh yang berupa seperti pocong. Dan kemudian bila dia nampak je, dia kata dia terkaku sekejap dan tanpa berfikir panjang dia terus turun. Lari turun semula ke bahagian bawah lah. Dan alhamdulillah dia terserempak dengan seorang lagi pelajar, kawan dia jugalah, tapi bukan kawan-kawan dia yang tadi. Dia jumpa balik kawan-kawan dia. Dia terjumpa kawan-kawan dia. Dan kemudian dia terus naik balik semula dengan kawan-kawan dia ni. Dalam keadaan dia takut jugalah waktu tu. Cuma bila dah ada pelajar-pelajar yang mula nak naik, dia kurang sikit lah takut tu kan. Dia pun masuk semula ke dom. Dan kemudian kawan-kawan dia pun daripada Dewan Makan masuk balik ke dom kan. Malam tu dia orang tidur macam biasalah. Tiada apa-apa gangguan yang berikutnya. Cuma dia nampak susuk tubuh pocong tu. Dan dia kata pada mulanya dia berfikir mungkin ada budak-budak asrama lah yang cuba nak sakat dia, nak kacau dia kan, berpakaian seperti pocong. Dan tubuh badan ataupun bentuk badan pocong ni seperti seorang kawan dia tau. Tapi kawan dia yang dia kata rupa nampak macam kawan dia ni tak ada dekat asrama pada waktu tu. Demam 4 hari. Kemudian mungkin dia balik ke rumah
ke rumah dia lah, tak duduk asrama. So siapa yang dia nampak tu, adakah itu orang? Biasa pelajar-pelajar asrama, kita biasalah gangguan-gangguan pocong ni memang kita selalu dengar kan. Orang nyakat pakai macam pocong lah, apalah. Tapi boleh jadi gangguan ini benar-benar penampakan orang kata jelmaan yang bernama pocong. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Zul. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir, untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini dikongsikan ataupun dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Ain. Yang mana Ain ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan ketika dia berjalan-jalan di sekitar Bandar Melaka. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Ain nyatakan di dalam kiriman yang mana kisah ni berlaku pada tahun 2020. Pada tahun 2020 yang mana waktu tu baru saja lepas lockdown. Kan dah boleh rentas negeri dan sebagainya. Jadi ramailah orang yang balik kampung waktu tu kan, ambil kesempatan balik kampung. Ada yang pergi berjalan-jalan bersama dengan keluarga, kan keluar. Dan dia pada waktu tu keluar pergi ke Melaka. Pergi ke Melaka bersama dengan teman lelakinya yang mana sekarang ni suami dia lah, alhamdulillah. Dan Ain nyatakan dalam kiriman yang dia ni tinggal di area Shah Alam. Okay? Dia pun dah plan dengan boyfriend dia apa semua. Dia pun bertolak dalam tengah hari macam tu. Mungkin dalam pukul 12 lah kot. Dia bertolak daripada Shah Alam menuju ke Melaka. Cuma malangnya, separuh perjalanan kereta dia mengalami kerosakan. Mengalami masalah lah. Jadi menyebabkan kereta boyfriend ini terpaksa dihantar ke bengkel lah, bengkel kereta kan. Jadi dia pun pergi terus ke bengkel ni, sampai-sampai je pomen terus buat kerja. Tapi susah jugalah dia nak cari orang kata bengkel atau kedai yang buka sebab waktu tu hari cuti. Waktu tu hari cuti. Jadi okeylah, bila sampai dekat bengkel apa semua, dia orang dah betulkan kereta ni daripada lebih kurang pukul 1 lebih macam tu. Ini mungkin sebab dia dah bertolak pukul 12 kan. Dalam pukul 1 lebih macam tu, so diorang start sampai pukul 3 lebih petang baru settle. Baru settle betulkan kereta. Dan dia agak sedih jugalah pada mulanya. Sebab apa? Dia dah plan dah dia nak pergi mana, museum apa semua kan. Sebab dia memang suka pergi museum. Ini cakap dia tulis dalam kiriman. Dia memang suka. Jadi dia nak pergi Melaka ni, dia nak pergilah museum apa semua kan. Tapi kalau dah petang 3 lebih kan, museum buka sampai pukul 5, ada yang buka sampai 4.30. Jadi takut tak sempat lah. Dia pun naik kereta, boyfriend dia pun mulakan perjalanan, sampailah ke Melaka. Bila sampai je, lebih kurang petang jugalah kan. Sempatlah dia berjalan ke beberapa orang kata destinasi yang dia nak pergi ni. Sampailah satu masa dia kata last dia nak pergi, destinasi dia adalah Bandar Hilir. Bandar Hilir dia nak pergi ke Bandar Hilir. Dan disebabkan dia jarang lah pergi Melaka waktu tu, dia pun buka lah orang kata map kan, Google Map ke ataupun Waze lah. Dia buka, dia pergi sampai je dekat Bandar Hilir, ramai orang. Biasalah Melaka jarang tak ramai orang. Saya tahu lah, saya duduk Melaka. Okey, jadi dia kata memang ramai orang, menyebabkan dia nak parking dekat dengan area Bandar Hilir ni susah. Dia terpaksa parking jauh dan apabila dia turun di jalan, dia kata dia nak pergi ke arah Bandar Hilir, dia akan jalan melalui satu bukit. Yang bukit ni ramai orang lalu. Jadi dia pun lalu. Pada awalnya dia tak perasan tau kawasan ni tempat apa. Cuma dia pergilah. Dia pergi Formosa, lepas tu dia ada pergi Bandar Hilir. Dan dia plan dengan boyfriend dia yang mana dia nak orang kata macam stay lambat sikit lah. Dekat Bandar Hilir ni dia nak tengok bunga api. Disebabkan keesokan harinya adalah hari kemerdekaan negara kita. Kira malam merdeka lah ni dia keluar kan. Jadi dia kata okey tak apa. Dia pun berjalan kat sekitar Bandar Hilir. Sampailah malam, tak ada bunga api. Yelah baru lepas PKP waktu tu kan, tak adalah bunga api. Jadi dia kata dia agak macam terkilan lah kan. Alamak tak ada. Okey tak apa. Jam waktu tu lebih kurang pukul 1 lebih. Dia dah berjalan apa semua. Dia cakap dengan boyfriend dia, jomlah kita balik, dia kata. Sebab dah pukul 1 dah ni kan, nak sampai Shah Alam pukul berapa. Okey, boyfriend dia pun setuju. Dia orang pun berjalanlah semula pergi ke arah kereta dia melalui bukit ni tadi.
Okey, dia pun lalu jalan yang sama, cuma malam 1 lebih, memang tak ada orang lah kan. Waktu dia jalan, dia nak naik je dekat kawasan bukit ni, dia ternampak ada satu signboard. Satu signboard yang mana dia tertulis dekat situ, kubur Belanda. Kubur Belanda. Jadi dia kata, alamak, kawasan kubur ke sebenarnya ni? Dia cakap macam tu kan. Sudah. Boyfriend dia dengan dia dah terdiam, berdiri je dekat satu tempat. Macam mana ni? Nak lalu sini ke? Dia kata macam tu. Dah malam ni. Lalu je lah, boyfriend dia kata, takkan kita nak pusing tempat lain, jauh kot. Dia kata macam tu. Okey lah, tak apa. Diorang pun beranikan diri jalan. Jalan berdua kan. Jalan berdua. Yang mana dia ni berjalan belakang, boyfriend jalan depan. Dia pun jalan. Dia kata memang kiri kanan gelap, jalan pun gelap, hanya ditemani cahaya bulan saja malam tu. Jadi disebabkan jalan tu terlalu gelap, dia terpaksalah buka lampu dekat telefon dia. Buka lampu kat telefon, dia suluh sepanjang jalan ni. Dan dia kata memang kiri kanan ni nampak batu-batu besar. Yelah, kubur Belanda kan. Batu-batu besar dekat keliling dia ni, dia pun jalan. Suasana sunyi pada waktu tu. Sampailah satu masa, waktu dia tengah berjalan ni, dia terdengar dekat belakang dia seperti ada tapak kaki yang mengikuti mereka berdua ni. Dan makin lama, tapak kaki ni seolah-olah semakin ramai dan semakin ramai. Macam ramai orang jalan lah belakang dia. Jadi dia kata dia kuatkan diri, dia nak toleh ke bahagian belakang, nak tengok ada orang ikut ke apa kan, ataupun ada orang berjalan dekat belakang ke. Dia pun toleh. Bila dia toleh je, dia kata dia tengok belakang dia, tak ada orang. Serentak dengan tu, bila dia pandang, suara tapak kaki tu hilang. Tak ada. Terus dia pandang depan, dia kata boyfriend dia tarik baju. Ni dia tarik baju lah kan. Tarik baju. Si Ain ni cakap, jalan cepat sikit. Dia cakap macam tu. Okey. Dia pun jalan sampailah ke kereta dan kemudian dia orang bertolak balik semula ke Shah Alam. Selang beberapa hari lepas tu, barulah dia berbual dengan boyfriend dia balik dan kemudian dia bercerita tentang perkara itu. Dan boyfriend dia pun cakap yang boyfriend dia dengar bunyi tapak kaki tu, tapi boyfriend dia tak pandang. Cuma yang menyebabkan boyfriend dia tarik baju si Ain ni, sebab apa? Dia ternampak dekat salah satu pokok. Dekat salah satu pokok ni, seperti ada satu lembaga yang dia tak nampak secara jelas lah. Cuma dalam kegelapan ni dia nampak ada susuk tubuh lembaga, 2 ekor duduk dekat tepi pokok ni, pandang ke arah dia orang yang sedang berjalan. Disebabkan tu bila dia nampak je, dia terus tarik Ain, dia kata jalan cepat dia kata kan. Dan dia orang pun berjalan. Alhamdulillah lah, dia kata memang boyfriend dia ni ataupun suami dia lah, sekarang suami dia ni memang ada macam mungkin kebolehan lah. Kebolehan, bukan boleh nampak sentiasa tak, cuma dia kata bila sampai ke satu tempat, suami dia akan rasa macam aura yang tak best. Tu maknanya ada benda yang tak kena lah dekat kawasan tu. Ini apa yang dia tulis dalam kiriman lah. Dan mungkin juga perasaan sebab waktu tu gelap kan, dan dia pun dah mula terfikir, ni kubur Belanda. Mungkin dia ternampak satu benda yang lain, nampak seperti lembaga. Tapi tak mustahil, benda tu memang betul-betul lembaga. Kita pun tak tahu. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni yang bernama Ain. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.
Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.